Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Timbalan Menteri, Datuk Seri Fadilah, rakan-rakan Menteri, KSN, KPPA, Timbalan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Doa tadi bermula dengan bicara soal dinan, wasatiyan, qawiyan. Dan biarlah saya sebagai permulaan mengingatkan kita bahawa din ini din yang agama yang mempertahankan kesederhanaan, tapi bukan maksud melemah. Dia mesti memberi satu kesederhanaan yang memberikan kekuatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Umat yang seimbang itu dijadikan umat yang wasat, yang seimbang, yang sederhana. Itu dia kupasan yang pernah saya lontarkan di sini. Sarjana dan ulama menyatakan bukan saja din makna rohani dan jasmani, iman dan ilmu, akal dan kalbu, maknanya material spiritual, duniawi wa ukhrawi. Jadi dia balance itu diterapkan dalam prinsip agama. Dan Hussein Nasr, Profesor Hussein Nasr, sarjana, sejak 1961 telah menulis buku tentang Man and Nature dalam Islam, yang mempertahankan prinsip keseimbangan manusia dan alam. Pada masa itu wacana mengenai persekitaran belum meluas, tapi dia dah melihat bagaimana boleh kita kata kita ini umat yang seimbang, yang maintain equilibrium between man and nature. Maknanya kalau bukit bukau keserakahannya itu berlebihan, dia akan menyebabkan berlakunya kerusakan dan fasad di bumi, maknanya banjir, pelbagai kecelakaan. Begitu juga kalau hutan belukar dan balak dirusakkan dalam secara rakus tanpa pertimbangan keseimbangan, dia membawa kerusakan. Jadi man and nature dalam Islam itu dikaitkan dengan umat yang seimbang, ya. Tetapi mengapa ditekankan dalam doa tadi qawi, ya? Maknanya kekuatan, Ustaz boleh lah. Okey. Pasal cara dia tenung saya tu macam cikgu tenung anak murid ni. Silap jaga. Qawiyan itu kekuatan, kerana kalau kita baca ummatan wasata, sambungnya itu litakunu syuhada 'alan nas. Maknanya umat seimbang itu bukan umat yang average, tetapi umat yang boleh dijadikan contoh kepada umat manusia lainnya. Bagaimana boleh contoh dari segi akhlak, dari segi nilai, dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dari segi AI. Dia harus jadi contoh dan teladan dalam pelbagai bidang, ya. Tetapi terasnya tentulah keimanan dan akhlak dan nilai. Dan dalam Madani ini kita cuba terapkan semangat yang dan prinsip yang sama. Dan kalau inilah yang kita lakukan sebagai amanah, keseimbangan yang menuju ke mercu kecemerlangan, maka wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kelompok inilah yang akan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Baik, semalam saya umumkan keputusan Jemaah Menteri Jumaat lalu tentang matrikulasi. Tapi kerana pengumuman itu seperti biasa, media itu diambil sebahagian, maka saya nak jelaskan. Kita setelah sekian lama merdeka, anak-anak kita, kalau bagi saya cucu-cucu, telah cuba dalam persaingan pendidikan dalam konteks SPM menuju tahap yang lebih cemerlang.
kian ramai mendapat 10A ke atas. Dan ya, ada Melayu, ada Cina, India atau Sabah dan Sarawak. Jadi tiap kali oleh kerana kita ada dasar kota Bumiputera, kadang-kadang dijadikan isu yang agak keterlaluan. Di satu pihak nak menafikan hak minoriti, di satu pihak pula nak mempertikai prinsip perlembagaan dan jaminan kepada Bumiputera, terutama yang secara nisbinya, relatifnya itu dalam kedudukan yang lebih rendah kerana kemudahan di desa atau miskin bandar. Maka kita ambil jalan yang kita anggap adil dan munasabah. Ya, kalau dia itu rakyat dan warga negara kita, kita harus pelihara. Jadi kita juga menerima kenyataan tentang meritokrasi. Maka siapa yang dapat 10A tanpa mengira kaum dan wilayah, kita berikan jaminan tempat di matrikulasi atau bagi Bumiputera juga asasi. Jadi reda sedikit suhu ketegangan yang hampir tiap tahun Kementerian Pendidikan terpaksa hadapi. Dan dalam hal-hal yang sebegini kadang-kadang pembenturannya itu menghangatkan suhu politik dan mengakibatkan ketegangan kaum dan sosial. Jadi mudah-mudahan pengumuman itu dapat membantu kerana kita iktiraf, ya, siapa saja catat 10A kita bagi laluan. Baik, bagaimana tentang dasar Bumiputera dan kota Bumiputera sekarang? Kita juga tetapkan bahawa kota ini harus dikekalkan kerana ini keputusan yang sudah lama yang juga dikaitkan dengan prinsip perlembagaan perkara 153 dan jaminan masa depan Bumiputera Melayu supaya jangan berlaku kesenjangan. Baik, jadi yang bab kedua ini tidak dilaporkan, tapi semalam saya umum dua-duanya. Hari ini Menteri Pendidikan Fadlina akan mencerahkan secara lebih jelas maksud. Tapi bagi saudara penjawab awal baru faham, ya. Merit kita pertahankan, tetapi justice dan fairness juga kita fahamkan. Now, seorang sarjana terkemuka Harvard, Sandel, dia menulis tentang tyranny of merit. Ini bagi saya nak tekankan kerana kadang-kadang saya lihat setengah orang elit kota lah, ya, bicara soal kita Malaysia harus merit. Iya betul, meritokrasi. Tapi merit ini mengikut John Rawls, justice is fairness. Sudah minta orang Manik Urai, sekolah Manik Urai bersaing dengan Kolej Melayu atau Chung Ling dengan segala prasarana siap di bandar dan di sekolah-sekolah yang terbaik, dan minta bersaing dengan sekolah menengah di Kapit. Tentu bukan itu fairness. Jadi kena ingat, sementara kita setuju prinsip meritokrasi, kita juga harus pertahankan prinsip keadilan dan justice is fairness. Kalau kita tekankan merit saja, maka orang yang marginalized, yang miskin akan kekal dalam keadaan sedemikian. Ini hujahnya sangat kuat. Perbahasan dan perdebatan tentang tyranny of meritokrasi ini. Maknanya meritokrasi sementara dipertahankan, tapi jangan jadi suatu ideologi yang ketat. Saya lihat anak orang besar pergi ke sekolah terbaik di dunia, balik menjadi seorang profesional dan intellectual. Dia pertahankan golongan elit di atas itu. Dan sudah lihat umpamanya dan mereka kebetulan lebih pintar menulis. Jadi siapa yang akan wakili rakyat yang tersisih, terbiar, terpinggir ini? Siapa yang jadi wakil bagi rakyat yang susah? Kita sebagai kerajaan, apalagi madani, harus lebih prihatin. Mau negara ini maju, bermakna kita mesti pertahankan meritokrasi. Yang terbaik, yang terpintar, yang tercemerlang harus diberi galakan. Tetapi jangan
pinggirkan yang miskin dan terpinggir. Saya tidak mau apologetik dalam pertahankan ini. Di dalam Jemaah Menteri kita jelaskan, dan saya bawa juga tentang pandangan Sandel tentang meritocracy, dan buku dia yang cukup masyhur, The Tyranny of Meritocracy. Ya, maknanya kalau kita agak berlebihan, ini akibatnya. Jadi bagi kita prinsip yang dikata growth with equity daripada dulu. Saya ingat lagi marhum Tun Abdul Razak bila luncurkan dasar ekonomi baru, pada masa itu semua harus menjurus ke arah pertumbuhan, tetapi tidak pernah kita tinggalkan tentang equity, kesaksamaan. Kesaksamaan itu menjadi seolah-olah moto dalam negara kita, iaitu kemajuan teknologi, tapi tidak tinggal kesaksamaan. Kalau tidak, saudara, yang teratas ni tidak akan izinkan. So lihat umpamanya dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu adalah satu wahana terbaik untuk mencapai mobiliti sosial. Berapa daripada kita yang hadir umpamanya dari keluarga miskin desa, walaupun kadang-kadang lupa. Itu yang kan ada karya-karya dulu, Atap Genting, Atap Rembia, atau Usman Awang, Tamu di Bukit Kenny. Anak dia jadi pegawai besar, bukan KPPA, dia belum lagi itu. Jadi ibu bapaknya datang, kan dari situ tinggalnya di Bukit Kenny. Dia ibu bapaknya datang, dia kebetulan masa itu ada jamuan malam, ada tamu yang terhormat dan pakatnya tinggi. Ibu bapaknya itu agak pakaian itu selekeh lah, jadi terpaksa diasingkan. Begitu juga dalam, saya ingat karya drama teater Kala Dewata, Atap Genting, Atap Rembia. Perbezaan di antara Atap Genting, masa itu Genting itu dah hebat lah, sekarang Atap Genting tak ada benda lah. Atap Genting dengan Atap Rembia, ini semua peranan sastra dalam mengetuk pintu hati kita supaya ada kesedaran. Jadi saya harap perkara ini difaham. Tentu dia akan menimbulkan lagi polemik, ya, tetapi sekurang-kurangnya dari segi dasar saya tidak mahu ada kekeliruan, kerana kadang-kadang liputan itu hanya sebahagian. Sebab tu saya cenderung untuk juga mempertahankan relevance dan kaitan sastra dalam kehidupan kita. Kerana seperti puisi umpamanya, itu pencernaan dari hati nurani yang dilakar dengan menggunakan bahasa terpilih dan indah. Dan sekiranya dihadam, dia tentunya akan mencuit perasaan, dan seperti mana saya ungkapkan tadi, mengetuk pintu hati. Yang ada hati lah. Kalau tak ada hati, hang ketuk atau mana pun, dia tak ada kesan. Nah, itu yang saya ingin tekankan, ya, tentang pengumuman yang disebut, yang diumumkan semalam, dan saya percayakan dijelaskan, dicerakin lebih teliti hari ini. Saya juga ingin sentuh tentang polemik yang berlaku tentang Black Rock. Sebahagian sudah ikuti, tapi saya ingat penjawab awam harus tahu pendirian kita tentang Gaza ini. Ya, bukanlah nak tunjuk saya dan rakan Jemaah Menteri ini agak tegas, tapi dalam sejarah dan ketimbang dengan negara lain, kita di antara yang paling jelas dan keras. Ya. Janganlah tuntut lebih dari itu kita seorang-seorang. Kita ini negara berkembang. Kita tengok tahap keupayaan kita. Janganlah kerana nafsu serakah nak tunjuk hebat, kita rosakkan kepentingan negara. Itu dari segi prinsip secara umumnya. Jadi tiap kali saya lakukan, bila berucap depan Presiden Joe Biden atau depan Olaf Scholz Jerman, ya, dan beberapa negarawan lain, saya tidak lupa tanggungjawab saya. Sementara saya akan pertahankan prinsip ini, saya mahu juga negara saya selamat.
dan rakyat, ya, terjamin kedudukan mereka. Jadi dalam hal BlackRock ini sebenarnya sudah tahu, bukan baru. Kalau GIP, ya, yang saya sebut di Parlimen, GIP itu syarikatnya Global Infrastructure, itu beroperasi di Malaysia sejak 2012 saya. EPF, KWSP dengan GIP ambil alih lapangan terbang Sydney dan lapangan terbang Gatwick, London. GIP, KWSP ada saham dan peranan di situ. Sebab itulah Khazanah dan KWSP berunding dengan GIP. Ya. Lapangan terbang kita ada kebaikannya, ada kekuatannya, tetapi ketimbang lapangan terbang besar yang lain, banyak kelemahannya, terutama dari segi kejuruteraan dan dari segi technical expertise yang saya sebutkan tu. Pengurusannya ada ruang yang harus diperbaiki kerana kita sudah agak ketinggalan, ya, planningnya, pelbagailah aerotrainnya, macam-macam masalah dia. Walaupun apa itu keputusan Khazanah KWSP yang kemudian mereka maklum kepada saya kata teruskan, ya. Baik, akhir tahun lalu BlackRock, maka syarikat gergasi dalam dunia pelaburan ini, yang terbesar, apa yang kita 6 trilion, 6 trilion US dollars yang disertai oleh kebanyakan dengan dunia, termasuk Arab Saudi, Qatar, UAE, Emirat, itu besar dalam BlackRock. Kita tentu kecil. Tahun 2018 mantan Perdana Menteri di London itu menekankan keperluan BlackRock untuk masuk ke Malaysia secara lebih jelas, lebih ketara. 2021 mantan Perdana Menteri masa itu meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan kepada BlackRock menguruskan dana khas KWSP 600 juta ringgit, 2.5 billion US dollars. Okey, 2021. Jadi pada masa itu kita dasar dia agak simpati sedikit dengan Israel, itu jelas. Ada orang kata, oh itu sebelum 7 Oktober, belum ada genosid. Ini pahaman sejarah politik itu memang lemah sangatlah, ya. Kezaliman Israel ke atas Palestin itu sejak 1948 yang disebut Nakbah, kemusnahan, pengusiran jutaan orang, pembunuhan puluh ribu orang. Istilah apa pun, memang kezaliman yang sangat-sangat jelas, tidak ada yang pertikai. Kemudian sudah tahu tentang Sabra Shatila. Kemudian beberapa tahun yang lalu sudah tahu tentang serangan di Gaza. Dan baru-baru ini terus parah. Jadi kalau ada syarikat Microsoft ke Google yang tunjuk simpati pada Israel, kita memang menentang. Tapi apakah sudah kita fikir kita harus tutup semua laluan dan kerjasama dengan mereka? Itu masalah juga kita. Ada keupayaan kita, ya. Dan ada juga kekangan yang kita terpaksa terima. Yang pentingnya dalam kes ini, BlackRock dia bukan baru. GIP, berundingan GIP sehingga akhir tahun lalu, kemudian baru KWSP dan Khazanah maklum kepada saya ada kemungkinan BlackRock akan ambil alih GIP. Tapi GIP pertahankan sebagai syarikat yang bersama dengan mereka dengan lapangan terbang MAHB adalah GIP, bukan BlackRock, kerana kepakaran itu pada GIP. Jadi pada tahap itu kita tidak boleh ambil keputusan yang gopoh, ya, kerana
20.7 bilion ringgit dana BlackRock dalam pasaran saham. Berapa? 20.7 bilion ringgit. 7 bilion ringgit dalam bond dan sukuk. Jadi 27 hampir 28 bilion ringgit dalam pasaran dan sukuk di Malaysia. Kita boleh tunjuk kita keras, usir mereka. Ada yang kata, oh dah, itu yang sedikit-sedikit, yang ni banyak, tak boleh. Ada yang kata ambil alih. Tak ada ambil alih lapangan terbang. Lapangan terbang tu bagi saudara penjawatan lebih tahu lah. Tapi ini dicuba dipesongkan pandangan rakyat. Lapangan terbang tu tak alih. Tanah lapangan terbang tu milik kerajaan. Yang jadi isu sekarang ni pengurusan. 70% kekal. Dulu sebelum proses ini 41% KWSP dan khazanah. Dengan peralihan ini 70% pegangan khazanah dan KWSP. Ya, setengah pembangkang kata, ya walaupun 30% mereka akan ambil alih. Saya pun tak tahu dia kira macam mana. Ya. Keduanya GIP yang 30% itu bukan sepenuhnya GIP. Dulu pegangan asing 27%. Sekarang 30%. Tapi 30% itu GIP dengan ADIA. ADIA ni Abu Dhabi Investment Authority. Jadi ADIA dengan GIP itu kuat gabungan dia. Dan mereka berpakat dalam GIP untuk bersama dalam pengurusan lapangan terbang. Baik. Mengapa pilih GIP, mengapa tidak pilih yang lain? Saya dah jawab juga. Khazanah maklum pada saya ada 140 yang bid dalam proses itu. Akhirnya yang kenal pasti hanya 5. Tapi ada kena syarat khazanah dan KWSP itu ketat. Banyak syarikat luar dia tak mau campur. Sebab kita terus pegang kuasa penuh, termasuk golden share. Menteri Keuangan diperbadankan. Pengurusi masih orang Malaysia. CEO mesti orang Malaysia. Keselamatan dikawal sepenuhnya oleh keselamatan Malaysia. Jadi walaupun kita berhak untuk berbeza pendapat dari siapa yang harus urus, tapi untuk menyatakan menjual kepada syarikat yang pro Israel yang membunuh umat Islam, ini jadi sentimen yang tidak waras lagi. Itu yang saya nak tekankan, bahawa keputusan kita, saya dalam sidang di Kelang Penjawat Awam dipengusikan oleh KSN atau KPPA atau ketua-ketua jabatan KSU. Kalau ada pertanyaan boleh, kita jangan larang, kerana orang terlalu emotif ini isu Gaza ni. Kezaliman tu hari-hari. Kadang kita nak lihat, nak baca dan nonton kezaliman itu tak upaya lagi dah. Kalau saya tak simpati, saya tak upaya dah terlalu menyakiti dan kita susah percayalah, walaupun sebahagian kita umumkan, sebahagian kita tidak umumkan, kita buat sedaya upaya kita. Dalam setiap lawatan saya luar negara atau yang berkunjung di sini, tak pernah saya lepas bicara dengan tegas soal Gaza. Martin Duruta dari Netherlands, paling akhir Premier Li Qiang, bicara. Mengenai Cina, tak boleh Cina banyak dia sealiran dengan kita dalam pandangan soal Gaza. Tapi dengan depan Biden, depan Olaf Scholz, depan Albanese Australia, depan Kishida Jepun, kita suarakan saudara, tak pernah lepas. Sebaik bicara soal dalam negara, bicara saja luar negara, perdagangan, tajuk pertama Gaza. Itu pendidikan kita, dan saya tidak mau mengalah bab ini, kerana bab ini bab prinsip dan soal kezaliman yang sangat ketara. Baik, jadi saya harap rakan-rakan dapat mengerti dasar. Saya sekali lagi saya tegaskan, boleh tanya, boleh bincang dengan baik, boleh berikan pandangan. Walaupun keputusan ini keputusan khazanah dan KWSP, ada rakan-rakan jemaah menteri bangkitkan, ya, tidak diberikan penerangan jelas. Memang betul, sudah tahu, sudah dalam kerajaan keputusan khazanah meniaga mana-mana, tak semuanya kita lapor. Ini urusan perniagaan, ya. Kalau dia kalau esok lapor jadi masalah pula.
insider trading lah, macam-macam masalah nanti timbul. Jadi kalau urusan perniagaan, pelaburan, itu kalau KWSP, kalau khazanah atau GLIC semua buat keputusan, dan Petronas begitu juga. Tapi kalau kebetulan yang saya pengusikan, maka dia maklumkan sama ada proses atau keputusan, dan saya tidak campur. Melainkan saya ikut sendiri proses tender dia. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah, dan saya harap mudah-mudahan penjelasan ini membantu. Ingat, pertamanya ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Keduanya soal matrikulasi, berikan iktiraf kecemerlangan, tetapi tegas pertahankan kota Bumiputera. Dan ketiganya isu Black Rock. Ini macam khutbah, bila last sekali dia bagi rumusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.